Ini kita kita ada pecah dua lah. Satu kita go through TS dulu sebab dia lebih mudah. And then kita go through IR punya road lah. So kita malam ni kita fokus dua ni lah. Tapi kita tak pergi deep, kita pergi lebih kepada awareness lah. Dan untuk mungkin kalau sesi-sesi akan datang untuk lebih deep kita akan buat lah. Tapi this one kita buat very short untuk menarik minat lah. Bila simple nampak lebih minat kan. Nampak simple je. So share mana nak share Ahmad? Tak boleh share yang sini. Mana nak share? Ada. Share, tapi ni macam share screen. Kat mana? Oh, share screen ni. Okay. Okay, saya dah jadikan IR Azmi ni lah sebagai host. Okay. Alright. Sorry. Ni apa ni? Late lah Dami. Nervous. Apa ni? Alamak. Sekejap Okay. Okay, ni kita punya MBOT lah, Lembaga Teknologi Malaysia. Dia start 2015. Benda ni still baru tapi dia ada act, ada akta lah. Kat sini kita boleh download pergi kat mbot.org.my. Kat sini ada punya akta teknologi dan juruteknik 2015, akta 768. So MBOT ni dia ada akta lah. Cumanya dia tak diguna pakai sangat macam IR lah. IR boleh endorse tapi TS ni masih terhad lagi lah. Mungkin akan tak tahu 5 tahun akan datang sebab sekarang pun dah mula industri 4.0. Dia ke arah digital. Mungkin setiap security system untuk digital tu dia akan perlukan TS punya endorsement. Mungkinlah satu masa. So sekarang ni dia lebih mudah. Dia hanya assessment by Skype sahaja, online lah. Kalau dia tak macam IR kena buat technical report dan juga ada interview dan juga session dan juga essay session. Dia ada writing juga. Tapi untuk TS ni dia hanya setakat ni hanya assessment online je lah. Okay. Kita tengok dia punya carta dia. Okay, ini dia punya dia minimum 3 years working experience in the related technologies field. So dalam ni ada electrical, mechanical, atau automation, automotive dan macam-macam lagi lah, ada beberapa lah. So kita electrical ni memang boleh lah. So kat sini kita tengok application dia, kita first kena apply untuk graduate technologies lah. Harga dia RM50 je. Dia ada pecahan RM40 processing dan RM10 untuk registration lah. Then decision by the board. MBOT punya board lah. Kalau tak lepas ada nama, ada blacklist ke apa benda ke kan, dia akan tendang balik ataupun tak cukup details ke apa, dia akan tendang balik lah. Tapi ni semua online, tak payah submit hard copy, dia terus online je. Masuk dalam sistem ni, masuk dan terus isi lah. Then after dah approve, nanti check balik, dia akan tukar, akan dapat satu sijil lah, sijil graduate technologies. Lepas dapat tu je kita boleh apply untuk professional assessment lah. Ini dia punya fee dia mahal, RM600. Dia bayar fee tu baru kita teruskan untuk decision by board lagi lah, sama ada kita dah layak ke tak. Dekat sini sekejap masa sini lah, lepas 600 ni tak silap, dia ada assessment lah.
Assessment tu online, fully online. Nanti kita cerita belakang sebab tengah record. Tapi ini dia punya proses 600, lepas tu kita assessment. Lepas assessment kita tunggu result lah. After tunggu result, dah lulus, kita apply untuk professional teknologi 300.5. Then dapatlah setiap tahun kita renew 200. Itu je dia punya proses. Dia tak susah lah. Dia just cakap dia tanya dalam 6 ke 7 bab je lah. Untuk kita dapat TS ni. Okay Boleh tanya Ami? Ha. Maknanya assessment dia sekali tu je lah? Sekali je online. Yang first graduate ni terus lepas dekat sini lepas application for professional assessment ni lepas ni sekali je. Oh, dah lulus tu terus entitled TS? Tak, dia interview and then dia pergi ke board punya decision. Board approve baru kita boleh bayar fee ni. And then 2 kali ni dia 2 kali board decision. Tapi benda ni sebenarnya straightforward je. Cuma internal process lah, board punya internal process. Tapi yang kita nampak lepas assessment kita tunggu, dia suruh bayar 300.5 and then approve lah. Approve by board ni maknanya dia keluarkan sijil dah design lah. Interview kat mana? Skype. Oh. Online. Online. Pakai Skype ya. Okay. So dia dah 2015. Cuma last sebelum PKP, sebelum COVID, last aku ada join dekat Shah Alam lah pasal board ni. Dia nak ke arah IR punya prosedur lah, nak report, nak apa semua. Tapi lepas itu dia target 2020 sebab masa tu 2019 punya event. Tapi disebabkan PKP ni mungkin tertangguh sikit lah. Tapi as of now still senang kan, dia tak payah report, tak payah buat assessment writing semua. Boleh lah kalau yang berminat. Cumanya itulah dia ni lah bawa title TS, cumanya by endorsement. As of now ada satu job je lah. Kalau professional engineer IR dia dah pecah tier 1 dengan tier 2. Tier 1 ni dia tak boleh endorse drawing. Dia hanya boleh endorse untuk recommend orang buat professional engineer je. Sebab dia ada case. Dia start 2015 ke atas tak silap. Lepas case yang bangunan antarabangsa runtuh. Then dia perincikan lagi lah, kena tier 1, tier 2. Tier 1 is apa yang kita expert bagaimana, tapi tier 2 yang boleh endorse tu dia kena pro sebagai sepatutnya apa yang professional engineer tu kena tahu. Macam ni cakap, yang tier 1 apa yang kita tahu, yang tier 2 apa yang sepatutnya professional engineer tu kena tahu semua. Daripada law, daripada akta, kalau main bangunan construction, macam itulah. Tapi kalau yang tier 1 hanya yang kalau macam aku buat generator kan, expert by generator dan kita submit report by bahagian generator dan kita entitled untuk dapat professional engineer lah. Tapi kalau tier 2 tu untuk endorsement tu kena tahu lebih banyak lagi lah dia punya ni. Aku tak ambil lagi sebab RM1,000 dia punya test. Kalau gagal macam itu je habis. Tak boleh nak repeat. Tak berani lagi lah. Ni Namit, yang apa? Yang dia cakap 3 years working experience tu kan, benda ni lepas kita kan macam kalau BEM kan, dia ni tak boleh IR ke TS? TS. Okay. 2 and 3 years tu. Okay, yang ni kan. So dia kira selepas kita ada sijil ke atau tak ada sijil pun boleh? Ada sijil maksudnya? Tak, maksud kan macam BEM dia akan kira start kau ada sijil. Tak. Dia tak. Yang ni special sikit. Dia start pada kita bekerja. Kalau IR dia start pada graduate punya sijil kan, ke BM graduate kan. Dia count walaupun kita dah 15 tahun kerja tapi baru dia register sebagai graduate engineer BEM, ada count clocking start
start tu. Oh, dia tak boleh backdated lah kan. Tak boleh backdated. Tapi yang ini boleh backdated. Dia start daripada kita working experience kita kerja, start kerja. Dia lebih kepada promotion lah. Macam dia nak tak ramai lagi kan. Dia nak tarik ramai. Tapi bila once quota dia dah capai tahap yang dia nak tu, then dia akan perincikan lagi lah. Perketatkan lagi. Mungkin next dia akan tier 1, tier 2 juga ke macam IR lah. Itu wallahu alam lah. Cuma sekarang tengah senang kan. Sebab macam aku nyesal IR lambat lah. Kau tak dapat job bulat tu terus. Tak payah tier 1, tier 2. Kan? Sekarang masa aku pun dapat 2018, 2018. Dah dapat tier 1 dah. Kalau 2015 sebelum, kita submit, terus dapat bulat, job bulat tu. Terus boleh endorse. So, daripada situlah yang aku ambil je lah untuk kegunaan akan datang. Tapi tak tahulah kan. Job sekarang ni yang Polygon tu lah. Betul. Hexagon. Kan? Hexagon. Hexagon. Okay. Ada 6. Okay. Ada apa-apa lagi kat sini? Dia straightforward je ni. Ni yang untuk TS ni, dia punya endorsement tu limited tu sampai mana? Within Malaysia territory ke atau within Asia Pacific ke? Tak silap aku yang as of now national je lah. National within Malaysia sajalah. Nationwide je. Dia tak accreditation macam PE lah. PE UK kan. PE dia UK kan. UK. Sebab tu dia boleh lepas ambil PE macam aku pun dah boleh register SCPE. Tapi benda tu $200 kot. Bermodal lah. Benda ni semua berduit. ASEAN Chartered Professional Engineer. So aku dah layak lah. Sebab dia kena minimum berapa tahun lah jadi PE. Dan boleh apply untuk ASEAN Chartered Professional Engineer. SCPE. Kau semua claim kan? TMB? Tak ada. As of now, claimable lah. Claimable lah. Sekarang claim Boleh claim. Tapi bergantung pada ketua jabatan lah macam biasa. Okay. Boleh kita teruskan ke next session. Ada soalan tak? Kita pusing dululah. Farah macam nak tanya tu. Untuk ni dulu. Ami. Yes. Nak tanya. So, Kai. apa advantage title TS ni? Baik advantage. Dia just additional lah. Dia macam best je Kai. Macam shock lah. Dia ada chop. Dia memang ada keluarkan chop. Cumanya dia tak apa orang kata, dia tak keluarkan lagi keperluan macam IR, kau pergi untuk drawing ke apa, kau kena endorse kan, betul tak? Tapi yang ini dia belum lagi nampak hala tuju dia, dengan politik pun goyang lagi kan. Sebab dia baru lagi, dia kira mentah lagi 2015. Pada aku dia tak matured lagi lah. Dia 2015. Cumanya kalau katakan lagi another 5 to 10 years ke, tiba-tiba sebab kita dah ke arah digital semua. So bila digital, dia lebih kepada security lah. Kita dah digital kan, dia yang penting dua lah, governance dengan security. Macam mana nak securekan suatu teknologi tu. Macam itulah kot. Aku pun tak berapa ni lah. Tapi betul lah kan, dulu adalah yang akak lab aku tu kan. Dulu yang diorang buat benda ni, dia cakap ada senior just chop je, lepas. Dia tak ada macam endorsement bagai ni. Tapi sekarang dia dah start nak susah lah tu. Sebab ramai, aku rasa dia akan berguna lah. Kan, sebab tu yang semakin ramai juga orang nak buat TS ni juga. Boleh lah kalau dia buat macam di bawah Suruhanjaya. Mungkin dia ni bawa SKK apa? Yang security multimedia atau apa benda, Mat? SKMM. MMC kan? MCMC. SKMM. MCMC MCMC English, SKMM Melayu. SKM. Mungkin di bawah tu lah kot. Kalau dia nak ni, maknanya ada suatu industri kau kena chop ni, baru boleh do something macam itulah, macam apa yang IR boleh buat as of now lah itu.
Tapi itulah dia, benda ni melibatkan government juga dengan jabatan-jabatan yang disusun lah. Nak perlukan ke tak. So kalau katakan lepas ni kena chop, chop je lah satu chop tu 400, kat situ lah kita buat duit. Opportunity Duit. lah, career opportunity lah kan. Yalah. Cuma as of now tak nampak, memang tak clear lagi dia punya ni, dia punya hala tuju. So dia kena renew ke, Mi? Yeah, kat sini ada. 200 bulat setahun. Annually. Tapi dia Renew tu- assessment fee, yang claimable assessment fee yang ni lah. 200 ni pun Alan boleh claim. Kalau Alan tanyalah, saya jawabkan lah. Okay, noted. Maknanya Aduh. dia renew bayar je lah, Mi CPD, ada CPD ni. Ni kat sini. CPD ni lah. Ni CPD renewal. Tu. Tu. Tu bayar je lah. 200. Dia tak perlu Tak, dia CPD ni CPD ni. CPD Dia renew. dia ada hours, macam kau pergi training berapa jam, dia Lebih. kat situ lah. Training, Dia kurang meeting, macam- technical, macam IR juga. Tapi kalau kita dah 60 tahun nanti, dia akan RM100 je, separuh harga. Apa Kan? gitu lupa. Lepas pencen, lepas pencen RM100 je. Tunggu orang chop datang rumah je lah. Tapi ada tapi dia. Kalau biasanya Warga mas. macam subordinate aku kan, dia tak ada degree, and then macam career enhancement, macam dia nak naik pangkat, apa yang bezakan special dia dengan orang lain, so aku enforce dia orang ambil certified technician ni. So title depan dia ada TC. Oh, ni diploma. Diploma. Betul. So kalau ada subordinate yang ada diploma je, then boleh ambil certified technician ni. Dan aku, kalau tanya aku pun, aku tak sure apa, belum lagi lah nampak clear cut apa keperluan dia. Ini macam bina boat dulu lah. Kita tak tahu banjir besar bila. Macam itulah kot. Tapi kalau kita nak go IR, boleh juga lepas ni kita pergi. Jom. Dah clear tak ada apa lagi Ni Azmi nak tanya yang CPD tu. siapa Kalau tu? macam kau Alia. Alia. Oh, so ST Puan Saya ST saya Alia dari UM. penolong Oh. ketua pengarah. Yang masuk radio itu ni. Ya Puan Alia. Ya Puan Alia. Itu siang, malam bukan. Okay, fine. Kalau CPD ni kiranya kalau macam kau kan ada IR dengan TS kan? Yes. Kiranya macam mana kalau IR pun nak kena ada CPD juga kan? Kiranya dia Dua-dua boleh pakai. CPD yang sama lah. CPD yang sama. Okay. Tak adalah nak kena yang IR CPD lain. Dia gini, CPD siapa yang teknikal dia senang sebab meeting teknikal ataupun sharing session dengan team teknikal dia boleh masuk. Tapi kalau yang dah tak main teknikal kan, macam masuk procurement ke, dah main management yang bukan teknikal, dia quite susah sikit lah nak dapat CPD tu. Dia by kursus, itu boleh lah. Okay. Ni kita tengah discuss seminggu sekali untuk technical ni, macam Ahmad nanti discuss pasal crane ke, itu boleh juga masuk CPD. Macam tu Betul ni betul ke ni? Kenapa boleh bagi ni? Macam mana dia nak macam mana dia nak recognize tu dia dapat CPD? First Kita buat meeting minutes lah. first kau kena jadi professional engineer. Sebab baru kau tahu code of conduct, professional conduct dia. So dia sebenarnya jujur. Kau boleh je tipu kan. Tapi kena jujur lah apa yang kau ni. Kau professional kan, kena jujur apa yang kau buat session tu, technical.
Janganlah sesi teh tarik kau masukkan CPD. Itu apa tu professional etik yang tak betul lah. Oh my god. So dia macam kena Rubin compile ni. report lah Mi. Macam mana? Macam buat session kan. Session macam briefing dekat technician untuk 2 jam. So dokumen kena buat dokumen. Dan masa CPD tu kena Tak payah. submit. Betul? Tak payah pun. Terus Oh. declare je. Tapi kau record lah. Kau record lah. Tu aku cakap dia dah probation engineer, dia kan ada test essay professional conduct tu kan. Code of conduct code of apa etik, code etik tak tu. Benda tu dia adalah dia punya kau kena jujur. Kalau Islam dia apa? Tabligh amanah fatonah. 4 kan. Ada 4 kan. Dia macam tu lah. Dia kau tak boleh tipu lah. Tabligh fatonah. Sidik amanah tabligh fatonah. Kau Tu berdasarkan sifat 4 Nabi ni tu. Itu sifat Nabi. Sifat Nabi tu. Itulah. Macam tu lah. Pecah Kau dalam kena suara main-main. kau kena transparent dan juga jujur lah. Walaupun dia tak monitor tapi dia anytime dia boleh cekup lah. Untuk checking lah. Betul ke kau ni? Dia test kau. Berapa CPD course ni? CPD berapa jam je ni? Tak ingat lah. Tapi ni lah. Tapi ni tak payah risau lah. Kau dapatkan dulu. Lepas dah dapat baru risau. Kat page sebelum tadi. Sebelum tak perasan dah mana CPD? Renewal. Chat tu. Yang flowchart tu. Yang first page kau tunjuk tadi. Oh, flowchart ni 30. 30 jam. So kalau main kat site kan, meeting seminggu sekali kan, technical kan. Dia ada pecah-pecahan dia, pergi kelas berapa, pergi bagi talk berapa. Dia ada pecah-pecahan dia. Okay. Test sikit login. Kita juga mengucapkan selamat datang kepada Musidi. Amos. Tak boleh Tak apalah. Kuasa Betul kena ni. lah. Kita ke seterusnya lah kot. Ami nak tanya jap. Apa dia? Dia recognize di luar Malaysia tak? Nation. Siapa tu? Mursyidi. Lari apa? Terlambat bas ni. Dah jawab lah tu. Kali kedua jawab kena bayar. Oh. Tengok recording nanti tengok recording. Okay. Nationwide. Dia belum lagi national. Okay. 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 Nampak kan? Boleh. Okay. So ni kat line dia lah. Yang kat phone lah, nampak tak? Nampak. Okay. Zoom nampak. Okay. Introduction, corporate interest. Okay, nampak. Oral examination, presentation, Q&A, opportunity for final evidence. Ni oral punya lah. Maknanya dia ada first interview, oral, and then lepas tu dia ada written examination lah, section A and section B. Ni 4 dengan 5 ni dia punya assessment lah untuk PE. 4 dan 5. Okay, so sekarang ni kita ada beberapa borang lah. Ada beberapa form. 1 sampai 5. P1 0100. Jap. Computer application form. Report plan.
form. Okey, 2, 3, 4, 5 ni lah. A100, A401, C300, C400. Betul tak Tengok jap. Ni application form A300, A401 dengan C300. So ada tiga je. 1, 2, 3, 4. Sorry, 4. Ada 4 form yang kena isi lah untuk PE ni. Regulation, secretariat, okay, bla bla. Okay, stage 1. Okay, ni professional interview process consists of 2 stage. Stage 1, submission of professional interview, application document. Ini kena ready kan lah dokumen-dokumen form tu dan juga technical report. Then stage 2, ini yang nombor 4 dengan nombor 5 tadi. Dia ada interview oral dan juga written lah, essay. 2 stage je. Nampak ni, during stage 1 kena ada competency evidence or technical report. So kena prepare technical report lah. Okay, condition submitted document. Dia kata the form should be word processed and submit electronically using minimum front. Oh, dia nak size 9 minimum. Jangan kecil sangat lah. Dia dah state kat sini lah. Ataupun alternative pakai black ink. Do not bind or glue. Dia tak kasi glue. So benda-benda ni kalau korang buat mistake, korang nak buat professional kan, maknanya korang tak baca pun. Benda-benda ni kena follow je lah. Professional application form, current employee, ni detail-detail, preparation of document lah. Part A, dia nak apa, just go through je. Tak ada apa ni. Declaration, supporters. Okay, supporters. Supporters ni dia nak ada 2 orang lah. Satu IR yang sama disiplin dengan kita. Satu lagi yang 10 tahun. Dia orang ni kena support, kena endorse dekat form dengan juga dekat technical report lah. Dia kena review lah. Technical report yang kita telah yang dah buat lah. Siapa nak tuju 10 tahun ni? 10 tahun apa? Halim. Tu dia. Boleh chop tu. Kalau dia nak chop lagi lah. Ni minimum requirement lah. Dia nak design. Kita electrical kan. 12 bulan experience design. 6 bulan experience site experience lah. Design experience setahun. 12 bulan lah. Yang biasanya yang kantoi kat sini lah biasanya. Design electrical ni. Kalau yang tak main design. Ni dia cerita detail lah technical report. Kena hantar 2 kopi. Okay. Dia technical report should be submit. Okay. Ini dia nak ni. Dalam technical report kita tu, dia nak design work, feasibility study, research and development work, operation and maintenance work, other engineering work. Ini yang kita boleh masukkan dalam kita punya salah satu kot dalam kita punya technical report. Kalau yang main O&M, masukkan report pasal O&M lah. Kalau AN mungkin research and development lah, AN. Oh, okay. Pasal research and development yang kau dah pernah buat, then boleh buat technical report lah. Tapi kalau macam Kai, Ahmad dan lain-lain ni, Mike ke, operation and maintenance works mungkin boleh lah. Ataupun yang macam Alan tak buat O&M, buat testing sana ke apa, ada engineering work lah. Ataupun feasibility study lah. Dia buat banyak testing kan, performance lah apalah. Oh, I see. Dan yang lain-lain lah. Macam Farah tak ada hal kot. Farah ni lagi apa tu? Rasa dah tukar bidang dah. Apa sekarang?
Sekarang solar tapi design kot. Tapi tak ada pergi site dah. Memang fully on design. Oh, design ni lah, design work. Tapi tak ada site experience tu tak ada lah. Sebelum ni? Sebelum ni adalah. Tapi sebelum ni memang oil and gas kan. Lepas tu sekarang dah tukar pada solar. So Pakai dia tak apa ke? pakai yang tak apa lama ke? lah, pakai yang lama. Pakai lama. Better, tak mana yang senang lah sebenarnya. Boleh je. Kan? Okay. Design work. Ni dia cerita. Design work kena ada apa? Dia detail lah. Design work, report on design work should include the following. Ni just follow lah dia punya requirement. At least 2 but no more than 4 working drawing. Blah. Ni kena follow je. Detail design, engineering, analysis and calculation relating to one or more of the applicant own submitted drawings. Spec. Lepas tu yang feasibility study dia nak apa? Relevant drawing, sketches, preliminary stress. Kalau yang research development, dia nak apa? Metodologi. Ini follow je lah. Ini benda ni, ni candidate PhD or master thesis ni. Ni geng-geng yang buat master thesis UM boleh lah ni. Bawa research and development. Follow untuk ni. Lepas tu geng-geng yang main site, main operation and maintenance, ikut ni. Yang ABCD ni. David, kalau kita orang tu, tapi dia memang kena masuk site ke macam mana Aku rasa kalau research and development tak payah masuk site, dia nak ikut ni apa yang dia nak ni. Oh, ikut yang flow yang ni lah, research and development. Dia lain, ni mesti lain-lain ni. Oh. Tengok description dia nak metodologi tak masuk site pun. Progressive, pilot or prototyping. Prototype apa yang kau dah buat ke apa. Lab, model. Apa lagi? Sebab tier 1 tak ada hal. Tier 2 yang masalah sebab dia nak apa yang sepatutnya professional engineer tahu. Kalau tier 1, apa yang kita tahu je. Area dia kecil lah. Tapi kalau tier 2 yang dapat job bulat tu, apa yang sepatutnya professional engineer kena tahu semua. Dia tu yang mahal, yang sekarang kena bayar lah 1,000. Oh, nanti dia tier 1 dan tier 2 tu dia punya IR juga ke? Dia IR tapi chop dia lah, endorsement dia tu. Maknanya kau punya designation tu dekat nama tu IR juga betul ni? IR tak IR tapi dia chop dia satu hexagon satu bulat. Oh. Dia membezakan dia yang bulat tu boleh endorse drawing. Yalah. Kalau hexagon tu untuk applicant macam korang nak masuk aku boleh lah chop, tapi untuk drawing aku tak layak untuk chop. Oh, maksudnya kau kena tambah lagi lah macam kau cakap tadi tu. Ya, 1,000 tu cakap. Dia kena 1,000 bayar lepas tu masuk assessment barulah. Dia gini, sekarang IR memang IR tapi biasanya orang kalau dekat LinkedIn tu nak perasan ada orang tulis PE, ada orang tulis PEPC. PEPC ni with practicing. Ada practice lah biasanya apa tu? Consultant. Consultant pakailah kan dia nak chop drawing tu kan. Endorse. Okay. Kalau macam tu tak ada lah ni pun. Cuma yang tier 2 tu lah yang kau cakap tu. Tier 2 susah. Kalau tier 1 insyaAllah. Tier 1 insyaAllah. So interview. Dia cerita interview pula. Ada oral dengan written. Then to experience IAM corporate member. Ni yang cakap lah tadi. Dia nak 2. Professional interview will be conducted by 2 experience IAM corporate member. 2 orang yang akan interview korang lah. Okay, conflict of interest. Ni tak berminat lah. Ni oral. Oral will normally be allocated about 1 hour and 30 minutes, 1 jam setengah for each candidate. Candidate should arrive at the venue for interview at least 15 minit awal. Okay, introduction. Ni dapat While there is a need to be flexible in the interview, the format is typically arranged as follow. Introduction, 15-minute presentation by candidate, about 60 minutes of Q&A sessions, opportunity for final evidence, conclusion. So 15 minit. 1 jam tapi 15 minit je ni kita sembang pasal apa yang kita punya technical report. Yang selebihnya soalan. Chat lah soalan.
Kalau tak nak nampak seram, jangan panggil Q&A, kita panggil chit chat dia. Mesra sikit. Apa yang soalan tu based on technical report ke based on macam overall general punya ni? Okey, kejap Nak. Kejap. Okey, kita ada submit form kan, betul? Form tu, salah satu form tu dah ada experience tau. Experience yang kita letak kat situ. Okey. Satu form tu by experience kita lah. Macam Farah oil and gas. Itulah contoh kan. Yang sekarang bukan kan. Solar kan. Okey. Then yang technical report tu spesifik apa projek yang kita masukkan. Contoh kalau solar je lah. Ataupun kalau dulu oil and gas je lah. Dia tak masuk campur semua kan. Okey. Tapi Q&A ni boleh jadi dia tanya dua lah. Satu experience, satu lagi technical report. Macam aku dulu kena experience distribution network, TMBD kan, distribution network. Hantar report generation. Masak dia tanya yang experience sebab orang yang orang interview tu terror pasal network, pasal ni lah. End user punya electrical lah. So garu dah tinggal lama, garu kepala jugalah nak jawab tu. Dia macam gitu. Tapi kalau nak selamat, apa yang experience tu kita masukkan apa yang kita tahu je. Yang janganlah nak buat nampak banyak, yang tak tahu pun kita main sebat je kan. Tak berapa digalakkan lah. Yang digalakkan apa yang kita well known tahu, kita masuk tulis dalam kita punya experience, and then untuk report technical tu kita details, kita tahu every word, kalau ditanya pun kita boleh jawab. Oh ini calculation untuk ni, ini untuk apa, drawing kan, kita boleh jawab. Jangan kalau kita even kita copy pun daripada report-report kawan ke apa, tapi make sure kita tahu. Itu paling penting lah. So dalam Q&A ni dia biasanya dia bukannya sentiasa betul tak, dia nak contoh. Okey, kabel ni kita design. Kabel kita design besar, kita pakai 70 SQMM kan. So antara soalan dia, kenapa tak pakai 50? Kenapa tak pakai 100? So sebagai profesional dia mesti ada dua jawapan lah. Boleh dan tak boleh. Sebab apa boleh dan tak boleh? Dia bukannya fix. Tak boleh ni, mesti kena ni. Tak, dia kena sebab boleh over kabel, oversize, tapi dia melibatkan kos. Contoh, itu jawapan dia. Then kalau kecil, tak boleh sebab rating current dia tak cukup. Current capacity untuk kabel yang kecil ni tak cukup untuk yang kita design. Dia kena dua jawapan. Bukannya dia satu line jawapan, dia tak ke arah tu lah. Professional is yes and no. Macam tu lah, dia ada dua ni. Ada dua hala punya jawapan. Jadi sebab dia lebih kepada kalau orang tanya kan kita minta advice kan. Dia tak fix ke satu jawapan. Dia boleh ya, boleh tidak. Kenapa? Kalau tidak tu kenapa? Kalau ya tu kenapa? Dan kita boleh jawab lah benda tu. Okay Boleh? Ni best ni. The interview will be conducted in the selected language, either English or bahasa Malaysia. Tahu. Tapi, ada tapi dia. Kalau bahasa Malaysia, fully bahasa Malaysia. Dengan report-report semua bahasa Malaysia. Itu difficulty sikit lah. Kalau macam circuit breaker, bahasa Malaysia dia apa? Apa? Pemutus. Pemutus litar. Turbine? Aduh. Lambat kan? Lambat kan? Boiler? Turbin. Kalau boiler? Pemanas. Dandang. Ush. Apa? Bohong. Dandang. Okey. Kalau circuit breaker, trip. Apa bahasa Melayu? ST, orang ST. Bahasa Melayu apa? Pemutus litar terputus. Tak, trip. Pemutus litar terputus. Terpelantik, betul. Oh, terpelantik. Haji, Alia itu ni. Weh, kena. Itu je aku tahu.
Kena rujuk Alia. Ah, Dia banyak tahu lah. ST banyak Melayu. Then aku punya cerita, aku dulu tau. Sekarang, aku cerita sekarang dulu. Sekarang, submit form, submit technical report, baru boleh submit serentak. Masa aku dulu, dia submit application dulu, baru submit technical report. Tapi aku punya cerita, dah masa puasa kot, atau sebelum puasa aku submit application. Dan masa raya tu, dia panggil untuk interview. Tapi aku tak buka email lagi masa tu. Cerita dia. Cerita dia, interview tu katakan 14 hari raya kan. 14 hari raya, ingat 14 hari raya. Aku balik bercuti, raya ke-10 ke macam itu, ke-9, baru balik, baru buka email. Ada 3 hari ke 4 hari je buat report. Untuk submit technical report tu. Dulu punya cerita. So, pening lah nak buat. Memang tak tidur, 3 malam tu tak tidur lah. Kau buat bahasa apa ni? Aku buat generator lah yang belakang. Tak, kau buat bahasa apa? Report tu? BM. Aku buat Kau BM. buat bahasa BM? BM. Banyaknya boleh tukar lagi. Tapi interview English campur. Chinese kan. Oh, berapa panel kau ada, Mat? Yang hari tu? 2 Macam mana? Panel kau berapa? 2. Betul, 2. Ada 2 Satu lah. Chinese, satu Malay lah. Then ada tips tips nantilah. Benda ni tak boleh ni. Tips nanti. Kemudian lah. Berapa watt belakang generator kau tu ni? Ni kecil je. 120 megawatt per hour, per second. Every cycle lah. Ni kecil. Lama punya lah. Tapi hydrogen seal lah. Okay. Nak tanya, Amit, yang report tu, siapa yang akan tengok benda tu betul ke, tak betul ke, cukup ke, apa semua? Siapa yang akan guide kita ke macam mana? Okay. Kita kena follow ni lah. Apa yang aku bentang ni, ini standard. Kita kena follow. Dan kan kita submit kan, application kan. Nanti dia akan check lah. Nanti dia akan tendang lah. Oh, masa tu lah. Kalau tak cukup apa semua tu lah. Betul. Kalau tak cukup. Tapi janganlah buat silly mistake ni tu. Malu lah. Kan kita nak go. Dia sebenarnya kalau interview session, dia depends on interviewer panel tu lah, panel tu. Ada yang hardcore, ada yang biasa-biasa. Dia depends. Kalau kena yang hardcore tu bersabar, ambil lagi sekali. Dia ada 6 bulan tempoh bertenang. 6 bulan. Tapi ada juga nanti aku cerita kemudian. Kita go through ni, ada separuh lagi ni. Okay, go. Malaysia ni. Go. Then candidate will ask to show some form photo identification interview. Ini yang interview tu lah. Yang form-form ada 4 tu lah. Kan nampak dia cerita. Presentation will be allocated 15 minutes. 15 minit je. You expect to not exceed the allocated time. Maknanya kita dah sedar 15 minit, kita kena practice ngam 15 minit. Jangan terlebih, jangan over ni lah. Jangan contoh saya pelajar UM, kampung kat sini, itu ya 10 minit lah. Tak masuk lagi technical. Baru cerita pasal kampung, pasal adik-beradik berapa kan. Itu tak payah. Dia memang very ni lah, very kita background sikit dalam 1 ke 2 minit, belajar mana, kerja mana, and then kita fokus on technical report yang kita write tu. Then ada panel yang suka intervene. Dia suka masa kita cerita tu dia akan stop, dia akan tanya terus. Ataupun ada yang jenis 15 minit dia bagi chance about the question. Tengoklah. Tapi kita anggap Q&A tu nak elak berdebar, kita panggil sesi chit chat dia lah. Okay, project training.
The presentation format is your choice. This may involve one or more of the following. A computer-based presentation. Okay. Untuk presentation yang 15 minit tu, boleh 5 slide. Dia bagi ni lah guideline lah. Ataupun paper-based presentation atau verbal. Itu depends lah. Masa aku verbal je. Tapi sekarang kalau slide pun cantik juga. Kan? Aku verbal lah. Cumanya masa tu dia gini, ada technical issue sikit. Aku hantar 2 kopi kan. Masa first tu ada yang 1 kopi tu aku hantar file kuning tu, file kuning. Macam mana? File kuning, file office biasa tu. Putih atau kuning. Kadang putih, kadang kuning, kadang hitam. File lah yang tebuk lubang lepas tu dia isi dalam kan. File tebal kan. Aku hantar pakai tu. Tapi dia macam tak happy. Tapi selamat masa interview tu aku bawa kopi yang macam thesis tu. Yang kulit tebal ada tulis nama kan. Softball. Apa panggil? Softball. Benda tu aku ni then baru dia berubah muka. Dia macam itu pula. Dia kata aku tak profesional lah. Saya ingat saya dah nak reject awak dah sebab awak hantar ni, dia kata kan. Tak profesional langsung hantar ni kan. Sebab masa tu aku ingatkan hantar 2 report tu untuk dia review je, bukan final. Masa interview tu aku bawa yang 2 kopi yang thesis punya tu. Final. Tapi kat situ dia tegur lah. Dia tegur. Aku dapat panel yang dia tegur lah. Dia tak suka lah yang dia tegur tu lah. Nampak macam kita tak ambil berat lah. Oh ni IR kot. Kau nak hantar macam tu. Aku kena tegur macam tu lah. Jadi aku share jugalah sebab ada panel mungkin tak kisah kan. Tapi yang aku kena ni dia kisah lah. Jadi kita tak tahu kan panel kita mana dapat. Jadi do our best lah. Aku punya nasihat do our best je lah. Okay. Okay. You are required to bring 3 paper copies of their presentation material. Ni kalau kau buat paper, buat ni lah presentation kan. Ni dia suruh print kalau ni interview. Demik. Kejap Demik. Cuba nak atas cuba yang ni, yang PI punya secretariat tu. PI. It is important that you discuss with the PI secretariat to help arrange the use of visual aids. Okay. Ini kalau kau nak pakai apa tu? PowerPoint kan? Kena call lah dia. Ada tak apa tu? Apa nama tu? Yang box tu? Allah. Projector. Ada tak projector visual okey ke tak? IT requirement gitu lah. Okay. Ni ada DAP Sini. Development Action Plan, DAP. Yang ini aku go through je lah sebab dia tak berapa menarik. Aku nak lepas ni kita go through, kalau sempat kita go through ni kejap slide jap. Kejap tumpang ni. Sebenarnya Ahmad punya belakang background agak ni. Ni sikit. Agak Ahmad busy. Ahmad. Kalau dapat ni kejap. Okay, ni written examination lah. At the end of the oral examination nampak ni. Dia ada section A, section B. Ni aku cakap ni. Section A, technical essay. Itu depends on experience kita ataupun technical report. Tapi kebiasaannya technical report lah. Dia akan ni. Satu lagi ethical essay. Ethical essay ni apa tu professional ethic lah. Professional ethic. Nanti each essay will be allocated 90 minutes. So sejam setengah 3 jam jugalah. In section A, interviewers will normally set 2 question. Okay. Set A ni, technical essay ni ada 2 soalan. Jawab 1 je.
Section A ni dia tanya ni, understand of scientific engineering. Discipline kalau electrical lah. Apa specialization dia? Nombor 2 apply. Nombor 3 practice code standard. Ini kalau korang pakai apa IEC standard lah, IEEE punya standard lah. So masukkan lah. So dalam 1 2 3 ni lah dalam section A. Dalam essay tu kena masukkan T1, T2, T3 punya apa yang dia nak. Dan juga writing proficiency. Ni pun dia ambil kira juga W1, W2, W3. Understand the question clearly and answer with suitable technical content and relevant examples. Present the answer with good structure, proper heading and paragraphing, as well as conciseness, coherence and cohesion. Inilah grammar, spelling, ni dia tengoklah untuk apa tu, writing proficiency. And then section B, professional conduct. Ni pasal professional lah. Ni section B, P1, P2, P3. Understand IEM, BEM Code of Professional Conduct and contemporary ethical issue in the engineering profession. Take professional and ethical responsibility in actual work situation to enhance the honor and reputation of the engineering profession. Okay, ni contoh dia. Kalau contoh, dia bagi contoh salah satunya ada satu projek tu ada kita klien kena rasuah ke apa macam itulah lebih kurang. Macam mana kita nak handle tak ada anti bribe, tak ambil bribe, benda-benda tu. Nanti aku bagi contoh yang ni. Yang B ni insya-Allah aku boleh tolong lah. Yang section A tu korang, sebab masing-masing korang punya technical tu tak kena mahir sendirilah. Preparing for professional interview. The best way to prepare for the interview is to review your application form, training and experience report and technical report. Nampak? Untuk prepare kena power technical report dengan experience report untuk jawab ACA. Application form ni tak ada sangat lah. And then yang paling penting ni lah dua ni, experience and technical report. Okay ni, nampak ni, candidate is required to bring along copy, ni kena bawa lah copy form, copy experience report, 3 paper copy of the presentation materials, a copy of candidate's development action plan, DAP. DAP ni nanti kita tengok detail lah kalau sempat. Ni IC kena bawa, driving license with photograph, passport or other valid document. Okay. Appeal ni kalau gagal lah, tapi as of now strategi aku tak pernah gagal lah. Jangan jadi orang yang pertama lah. Sebab dah ada berapa aku ada 7 orang kot yang dah sukses. 7 ke 6 orang lah yang Amin. yang di-share. Kan. Okay, ini tak ada apa grocery, kita go to ni lah. Okay. Ni semua ada lah, semua dah dapat. Thumbs up sikit kalau yang dah dapat. Ni kat email itu kan? Dapat. Ni kan? Dah dapat, dah baca. Siapa yang dah baca? Medok Aku rasa aku tak dapat lah ni Zamid. Aku dapat video je. Ya betul tak dapat, semua dapat kan? Mat dapat? Kan video dengan slide kan? Oh ada slide Aku dapat. Ni lagi teruk ni. Terus tak buka Aku buka habis aku dapat video je. Okey tak apa, malam ni kita tengok kita ni. Nanti aku share balik. Okay. Okay, this one prepare by apa ni IR ni lah daripada UTM ni, tak silap. Okay, kita go through apa yang ditulis. Graduate Engineer, PE. Nampak ni, first year, 2 tier yang aku cakap. First year ni professional engineer, apa yang kita expert je lah.
Tapi second tier ni professional engineer with practicing certificate. Ni yang boleh cop yang cop bulat tu. Kalau dulu 2015 ke bawah ke sebelumnya sekali je test terus dapat cop bulat. Tapi ada case yang bangunan runtuh tu dia revise jadi tier 2, tier 1 and tier 2. Itu dia punya history lah. Okay, 3 road. 3 kaedah lah. PAE, MIEM. Tak apalah kalau aku lalu IEM lah. Aku tak lalu BEM. Jadi aku tak boleh nak advice. Yang aku boleh advice nombor 3 ni lah. IEM. Okay. Okay, road to professional engineer by becoming MIEM. MIEM ni member of Institution of Engineers Malaysia. Okay, nampak accredit engineering degree ni pecah dua, BEM, IEM. Okay. BEM yang kita dah ada dah ni kan. Yang semua dah ada graduate kan. Graduate engineer tu. Yang BEM. Dia tu dah cukup. Then kita lalu IEM, professional interview, IEM corporate member, dapat professional engineer. Ini lah dia punya carta lay dia. And then have an accredited engineering degree. UM tak ada hal lah, memang accredited lah. Tak risau kat situ. Washington Accord, ni yang kata Mushidi dan juga siapa nama? Ahmad tengok benda ni lah ni. Dia bukan nationwide je lah. Dia accredited by Washington Accord lah. Dia ada few negara lah. Australia, tak silap aku. Apa lagi lah. Ada beberapa negara yang apa tu? Accredit kita punya professional engineer ni lah. Okay. Ni UK, US kan. Foreign University Engineering kan accredited by their respective UK, US, Australia, New Zealand. PAC. Ini tak penting sebab kita UM memang confirm punya accredited lah. Ini kalau kawan-kawan yang unrecognized degree, dia ada dia punya kaedah dia lah. Kena top up master degree pula. Engineering by coursework. Okay, kita solution to BM, practicing. Okay, ni apa? Okay, forest. IM. Platform. Shift. Kita ambil yang important je gain minimum 3 years. Okay. Kat sini. Gain minimum 3 years of practical training and experience. Suppose kita dah lebih lah. After completing ni tak ada apa, 3 tahun je. Experience, logbook kita tak pakai kita pakai technical report. Okay, ni sama. 12.6 kan. Tadi pun 12.6 sama. Design experience, site experience. Candidate teaching in engineering. Ini lah kau kena baca ni, research candidate. Tapi ni pun kita dah go through tadi ni, minimum 2 tahun, 5 years experience made up. Dah 2 tahun kerja. Okay. Sekarang ni 2 PI process. Okay, masa aku conventional PI process. Tapi sekarang dia dah enhance PI process. Korang pakai enhance. Dia dah tak pakai conventional lah. Enhance PI process. Kita go through enhance process. Okay, dia ada okay. Ni. Okay. Oral interview, knowledge and understanding, design and development, process, system, service, product, responsibilities, management and leadership, communication and interpersonal skill, professional commitment. Ini oral interview lah. Dia dah ajar dah. ABC ni, AB, engineering discipline, spesifik. Dia tanya. Common skill, CDE, project process, macam mana kau handle project, macam mana kau communicate, apa cara kau jawab tu professional ke tak. Ni CDE lah. Kalau AB ni more technical yang kau buat lah. Kan?
Ni memang teknikal. Kalau kau cerita generator tu, berapa megawatt, apa kau buat untuk overhaul, tukar bearing, spek macam mana, buat testing apa, partial discharge kau buat, LCD ke, IR, insulation resistant, tan delta, benda-benda tu lah. Kalau yang korang ikut korang punya technical lah AB ni. CDE ni common skills. Project, macam mana handle project, cost ke, resource, skill, macam mana kita handle, communication. Itu je chat dia. Ni, technical essay, evidence of technical competencies, evidence of writing and reading competency. Kita kena ada technical essay dan ethical essay, evidence of competency related to ethical conduct, evidence of writing and reading competencies. So dia ada dua essay lah kan nanti, technical dengan ethic. Dua je. Dia gini, dalam interview tu ada 3. First kita datang oral, lepas tu jawab essay etik, jawab essay technical, lepas tu jawab essay etik. So 3 je ni. Kan? 3 je, tak banyak. Besok boleh submit. Besok boleh submit Kau dah lepas boleh lah cakap apa ni. Boleh. Jangan cakap gitu. Kau dapat guru yang betul ni. Keman amat. Okay, ni form dia ni. 1 A100, 2 A300. Lepas tu A401. 3 je. Yang lain guidance je. Ni. Title, full name, isi je. Dia first step kan, isi korang. First step aku ajar kebanyakan kawan-kawan. First step, jangan tengok yang lain, isi borang dulu. Dah sangkut, tak tahu nak ni baru jawab. Baru tanyalah. Maknanya tanya, kita boleh create group ke lepas ni kan. Kita tanya dalam. Tapi first stepnya isi borang. A100 ni. Contohnya aku bagi due date A100 ni kena siap 31 bulan 8 sebelum. Kalau dalam grup tu tak siap A100, aku akan sama ada aku akan buang player tu ataupun aku left lah. Dia ada dia punya timing lah untuk paksa diri kan. So first isi borang. A100 ni isi borang. Isi borang je. Apa dia nak? Organization chart. Letak lah. Career history. Letak. Date, job. Apa benda ni? Consist, description of the work experience. Letak. Nanti aku endorse kat sini. Supporter ni aku endorse nanti. Ni. Aku jawab. Ni. Ya. Yang borang ni kira lepas kita dah ambil kursus semua tu lah. Kursus apa? Kursus apa, kalau conduct apa semua cukup 8 hours kan? Ada tak payah. Submit je. Oh ya? Kau isi ni, A100 supporter detail ni aku boleh isi. Support. Aku support. Yang nombor 1 aku boleh support. Nombor 2 cari orang lain yang 10 tahun. Yang khusus tu tak payah kan? Yang macam ada code of conduct. Tak payahlah. Dah pandai kan? Kan dah dapat. Betul lah ni. Dah dapat supervisor kan? Lah nanti cari nak claim lagi Lan. Aku nak. Supporter ni ada 2 lah. Satu yang sama disiplin, satu lagi 10 tahun. 10 tahun dan ke atas. Then yang tadi A100, kau isi dah siap, A300 pula. Ni kita tarik lagi sebulan katakan. Bulan 9 ataupun kalau sebulan cukup lah kot. Bulan 9 kita settlekan A300. Itulah aku punya ni biasanya regime. Azmi regime lah orang panggil. Regime. Jerome. Apa tu isi personal detail, jadi disiplin, isi bla 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 bla. Alah, ini je 1 hari je ni. 1 page, 2 page. Alah, hai. 1 hari je siap. Dah. Siap ni. Lepas tu A401 training and experience. Ni berat. Ini kena 2 bulan. Sebulan atau 2 bulan lah. 500 words dia nak.
evidence of competency. Ni berat sikit lah. Ini yang antara yang korang kena buat technical report lah. Ni technical report, dia nak 2 kopi hantar. Benar. Ni penting ni, 400 ke 600 words. Tak termasuk nama kita Nama kan. Kata dia nak 400 ke 600 words. Untuk technical report ni kena tengok guidance note A600. Dia ada cerita bab apa bab, apa detail yang kita nak kena masukkan, semua dia cerita. 400 600. Nampak technical report design ni pecah, tengoklah kan korang ambil apa. Kalau ONM. Aku dulu ONM lah. Kalau macam An mungkin research, atau geng-geng UM yang buat master research. Kalau Kai mungkin design work ataupun ada engineering work. Macam itulah. Certification of document, supporter, namely mentor. That these are the work every drawing and document, supporting sheet, calculation, table, chart and diagram, wherever relevant is to be signed by the supporter. Aku kena sign lah, ataupun korang punya supporter yang lain. Namely supervising je, mentor lah. That these are the works of the candidate. If only a portion of the document has been prepared by the candidate, it must be clearly indicated. It's essential that the drawing and document submit shall be the work of the candidate in the ordinary course of all. Apa ni? I might have to spend a little more time to write the evidence for the practical experience, but it will be rewarding. Ni. Okey. Dia cerita dia macam ni. Dulu konvensional dia tak ada ni tau. Dia tak ada benda-benda ni pun. Apa nak kena tulis apa semua tau. Dia just kau buatlah technical report. Dia tak ada guide. Jadi kalau panel tu tak suka kau, dia boleh anytime dia boleh gagalkan korang lah. Tapi untuk sekarang bila dia buat ni kan, dia buat guideline apa semua. So kalau kita ada sufficient evidence, tak ada yang panel yang boleh failkan kita. Dia susah lah kalau kita evidence cukup, dia susah nak failkan kita. Tu yang dia buat enhance PI process lah. Dia tak nak, kalau sebelum ni kan macam aku kerja apa tu, consultant. Tiba-tiba ada orang, dia tahu player tu pun consultant juga, tapi dia nak buat IR. Dan jadi dia takut nak jadi rival kan, rival dekat market kan. Jadi aku tak luluskan lah dia. Faham tak? Benda ni berlaku masa konvensional. Masa yang sebelum ni. Sebab tu IEM dia buat enhancement dekat proses. Jadi susah nak failkan. Tapi untuk tier 1 je lah. Untuk tier 2 kena exam yang aku cakap tu lah, yang RM1,000 untuk dapat PEPC lah. PEPC. Okay. Ni dua orang lah yang akan interview. Professional interview, what to expect? Oral interview, dia repeat je ni. Oral interview, kita dah go through ni 15 minit, 60 minit. Conclusion, computer based, tak ada apa lah ni. Ini copy and paste. Lama je ni copy and paste. Written, category A, B, prepare for interview, register. Ni tak ada apa lah ni. Kalau dah dapat nanti nak ni je lah, bayaran annual fee semua. Tak ada apa. Okay, ni yang kita dah go through tadi. Vice President of IEM, nampak? Dia pun copy apa yang kita dah ni tadi kat slide dia. Okay. Mike. Oh, Mike. Ya, saya. Habis boleh, boleh ni tak? Boleh. Okey. Okay. Sama kita sesi kali ni. Right.